Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kita ni sikit lagi tentang muqaddimah ni lah sebelum masuk hadis ni. Kita ni Sahih Bukhari Al-Imam Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bersama terjemahan dan ulasan Maulana Muhammad Asri Yusuf. Jilid 1 ni kitab banyak kitab email, kita masuk dah kitab email dah. Kitab email pun banyak lagi lah. Okay, seterusnya kita nak bincang ini antara perkara yang boleh menyebabkan bertambahnya iman seseorang. Di bawah ini disenaraikan sebahagian daripada bentuk-bentuk ketaatan yang boleh menyebabkan bertambahnya iman seseorang. Pertama dah, menuntut ilmu yang berguna. Terutamanya yang berpunca daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita ni tak nanti tu kita belajar Al-Quran dan Sunnah, baca tafsir, belajar hadis, automatik ia akan meningkatkan iman kita dah. Itu cara paling mudah lah, paling perlu kita buat lah, barulah iman betul dah. Jadi nak meningkatkan iman, kita nak baca Quran sama, baca tafsir sama, baca hadis sama dah, baca Quran sama, baca tafsir sama dah. Yang kedua, membaca Al-Quran serta mengamati kandungannya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Ajaran Al-Quran itu baca terjemahnya, baca tafsir, lepas tu cuba amal lah. Setakat mana boleh, insya-Allah menambah keimanan lah. Yang ketiganya menghayati kandungan Asma' Husna yang terdapat dalam Quran dan As-Sunnah serta menterjemahkannya ke dalam kehidupan. Asma' Husna tu ada makna yang banyak lah. Jadi kita setiap Asma' Husna tu kita faham dia, hati dia, dan kita cuba amal dengan maksud. Itulah maksud mengagungkan Allah lah dah. Ikutlah Allah As-Sami', kita berasa Allah mendengar kita buat kecil gapo dah. Al-Basir dah. Allah Maha melihat dah. Gitulah lebih kurang dah. Lepas tu yang keempat, yang ketiganya pelajari sirah dan hadis Rasulullah SAW dengan maksud menjadikannya sebagai panduan hidup. Jadi kita niat nak amal lah. Niat nak buat panduan hidup, kita baca sirah perjalanan hidup Nabi dan juga sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi dah. Boleh tambah email lah. Yang kelimanya menghayati keindahan Islam dalam peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkannya demi kesejahteraan hidup manusia. Jadi kita hayati Islam ni indah setamana apa ajaran Islam ni, hikmah dia, rezeki hikmahnya dah. Lepas tu kepentingannya untuk kehidupan manusia. Kalau kita mengaji maulid, kita akan dapat. Sebagaimana kalau kita bincang, ada perbincangan antara seks dalam Islam dengan orang barat dah. Kenapa jadi sengsara orang barat ni? Dia jadi stres dah. Kefahaman je lain tentang Islam, tentang seks. Jadi gitulah peraturan agama Islam ajar ni. Tak kira dari segi poligami ke, dari segi hubungan suami isteri ke, ia ada satu perkara yang hebat, yang indah. Yang kelima, keenamnya F ni, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah dan makhluk ciptaannya. Kita mengaji sains lah. Kita mengaji sains, kita akan berasa hebat lah. Canggihnya sistem makhluk yang Allah buat ni lah. Alam ini, sistem-sistem alam ni sungguh-sungguh hebat lah. Yang kita berasa bahawa kehebatan Allah lah, Allah buat lah. Okey. Manusia buat hebat setamana, AI lah, robot lah setamana, tak boleh nak tanding dengan sistem Allah buat dah. Dengan sistem pengaliran darah nah, di sistem pembahagian zat-zat makanannya sungguh canggih. Yang kejinya, banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Zikir banyak-banyak, doa kepada Allah akan meningkatkan iman dah. Yang ke-nya, memperbanyakkan amalan-amalan sunat di samping menjaga dengan sebaik-baiknya amalan-amalan yang fardu. Amalan sunat tu kita kena banyak. Hak fardu kena buat dulu lah dah, baru buat sunat. Yang ke-I dah, berperangai dengan perangai orang-orang soleh. Berperangai dengan orang soleh dan orang-orang yang dikasihi Allah. Ini awliya Allah. Bukan cium tangan soleh dah. Temai hak tu semua berkat macam dah. Perangai tu tiru dulu. Perangai orang soleh, orang baik ni tak juruh dia, tak balas orang pergi masjid sama hak tu tirunya. Nak buat saya cara tu bukan ambil berkat semata-mata dah. Mengikut jejak langkah mereka dan bergaul mesra dengan mereka, tapi kena gaul mesra lah. Bukanlah memuja orang soleh tersebut dah, tapi kita buat baik dengan dia dah, hormat dia dah. Janganlah hormat melampau seolah puja pun dah. Jalan merangkuk dah. Rokok cium tangan per rokok dah. Rokok tak boleh dah.
Yang kerjanya menyuruh manusia ke jalan Allah, menyuruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada melakukan perkara-perkara mungkar dah. Mengajar suruh manusia benda baik ni automatik menyebabkan terkesan pada hati kita dah. Kita suruh orang buat baik, kita akan jadi lebih kena buat lah. Kita akan lebih semangat. Kita suruh orang semaya jemaah, kita akan lebih semangat semaya jemaah. Kalau kita suruh orang baca Quran, kita sendiri kena baca Quran banyak dah. Dia akan automatik lah biasa gitunya. Jarang dah berlaku kehking. Kita suruh orang, kita tak buat langsung ni. Kurang-kurangnya kita buat sikit dah. Yang kena menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Benda-benda adil ni kena royak dah. Kalau pakat senyap agak, tak ada lah. Tak adil seumur lah dah. Sedap. Orang besar sebenarnya dia sengsara. Orang-orang atas ni yang tidak berlaku adil, kita tak tegur dia, tak beri nasihat dia, tidak hapus kezaliman dia, dia semakin sengsara jiwa dia dah. Kita tolonglah dia jangan kena berhenti zalim dah. Siap biar bersikap adil, jangan beri 41, 48 dulu, 45, 52 dah. Hak ramah lagi, hak tak boleh tetap tak boleh lagi dah. Jadi kena menyatakanlah paling pakat sebut belaka dah. Barulah benda tu kuat. Orang menegakkan keadilan ni pakat senyap belaka, takut belaka. Nyanyi ke orang hak sebut dah. Nunja tak mudah dah. Yang ke-N dah. Mengelak diri daripada dosa-dosa besar, nifak, kefasikan dan segala bentuk maksiat. Jadi benda-benda dosa besar ni kena elok. Barulah dia tidak meruntuhkan, mengurangkan keimanan lah. Kena elok sedaya upaya dah. Jangan kata nak uji pergi tempat maksiat, disko ke apa, nak uji email tak salah ngarut dah. Dan lain-lainnya banyaklah kalau kita fikir, kita kaji banyak lagi perkara-perkara usaha tahimah dah. Usaha tahimah tak nanti keluar jemaah tak boleh dah. Kita buat benda-benda gini pun usaha tahimah dah. Okey, antara perkara yang boleh menyebabkan iman seseorang berkurang. Sebaliknya iman seseorang akan berkurang apabila ia melakukan maksiat. Buat dosa-dosa ni akan mengurangkan iman. Tak ada lah kata hati saya bersih, iman saya bersih, kuat lagi iman saya walaupun tak semaya bel, tak pakai tudung dia. Buat dosa pergi pak disko dah. Main apa? Drama angin kau apa dah. Tak boleh. Tempat tu penuh dengan maksiat. Macam mana kita kata meningkatkan iman ataupun iman kita terjejah dah. Dan segala bentuk kederhakaan pada Allah kita kena tinggalkan, barulah iman kita tidak berkurang dah. Antara perkara yang boleh menyebabkan iman seorang berkurang ialah pertama kejahilan tentang ajaran agama. Jahil itu sendiri akan mengurangkan iman dah. Tak mesti ngaji dah. Tak boleh kita kata kita ni padan dengan apa mengaji fardu ain dulu dah, tak usah tambah-tambah ilmu agama, lepas tu kita kata iman kita molek dah, bersih. Tak boleh, kena ngaji sama dah, tambah sama. Paling kurang kita ngaji sama ni kita akan recharge balik iman kita dah. Seterusnya yang ke F-nya mengikut teman-teman jahat. Saya dia ni jenis hak punah belaka dah. Duk berfoya-foya saja. Tu boleh mengurangkan iman lah. Seterusnya menurut jejak langkah syaitan dan sebagainya, maksiat benda-benda tak molek ke apa, dia ikut hak syaitan belaka dah. Okey, seterusnya dah. Kedudukan amal bil arkan sebagai juzuk iman dah. Menurut golongan pertama ahli sunnah lah jumhur ulama tu, juzuk ketiga iman iaitu amal bil arkan. Itulah yang mendorong seseorang melakukan semua perkara yang menyebabkan imannya bertambah dah. Sebenarnya tak kira golongan pertama kedua pun, kalau kita buat amal ni dia akan recharge, dia akan menambahkan iman. Kita berasa yakin, kita berasa lebih dekat dengan Allah, kita berasa kita akan bertemu Allah semakin kuat. Kalau kita semaya sunat baca Quran ni akan berasa lebih dekat dengan Allah. Gitu automatik dah ni. Amal bil arkan, amal dengan anggota itulah juga yang menghalau seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan imannya berkurang. Dah. Jadi semakin tambah lah. Dah. Dia kita buat baik, kita tak buat maksiat, gitu kaedah dia dah. Paling kurang pun dah. Golongan kedua ahli sunnah wal jemaah pula menyatakan amal bil arkan ni, beramal dengan anggota badan itu pada hakikatnya adalah buah dan hasil daripada hakikat iman. Itu kalau kira lah. Kira teori dia kata gitulah dah. Kesimpulannya kedua, golongan ahli sunnah menerima amal bil arkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan daripada iman. Amal tanpa iman tidaklah menjadi, iman tanpa amal pula tidaklah berarti. Okey, pembahagian kufur kekufuran pula. Oleh kerana lawan iman adalah kufur dah, kafir kufur ni, maka perlu sekali diketahui bahagian-bahagian kufur lah. Sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama. Adapun erti dan ta'rif kufur, maka ia pun telah disebutkan sebelum ini bersama-sama dengan erti dan ta'rif iman. Para ulama telah membahagikan kufur kepada kedua bahagian utama. Pertama, kufur besar, al-kufrul akbar. Kufur besar, kafir sungguh. Ni hak biasa masuknya dah. Tapi tidak bermakna kalau kufur kecil tak ada dah. Dah setengah orang ni dia sebut posisi sana dah.
Dia sebut syirik masuk syirik besar lah. Tidak. Ada syirik kecil pakai kayu kokat. Kali dia masih dengan izin Allah sebut dah. Dia tahu yang kuasa sebenarnya Allah lagi. Dia masih syirik lagi. Itu syirik kecil dah. Syirik besarnya. Siapa aja tak percaya. Pakai kayu kokat tak percaya. Ataupun minta dengan Tok Wali. Dah. Tasarruf bil qaun ni. Maksudnya. Allah beri mandat ketuhanan dia. Seolah tidaklah dia apa? Seolah Allah beri kuasa ke dia dah. Tu jadi kafir dah tu dah. Kalau dia anggap gitu dah. Banyak cerita-cerita Tok Wali tu seolah gitu. Kalau kita baca buku keramat. Ada al-awliya dah. Karamatul awliya ni dah. Keramat Nabi ni berat dah. Kalau dia tak baca waktu tu kalau dia baca waktu kalau bincang istighatsah ke isti'anah ke apa ke. Itu baru sekali pamit terberkat atau tawasul sekalipun kalau dia baca waktu dia jadi nak pergi kepada syirik akbar dah. Itu masalahnya. Tak apalah, kufur akbar, al-kufru akbar yang menyebabkan seorang tidak boleh dianggap mukmin dan muslim. Kufur besar ini juga menyebabkan seorang terkeluar daripada agama Islam. Kekal dalam neraka dan tidak dapat diberi syafaat oleh siapa pun. Itulah kufur besar dah. Kufur inilah yang merupakan lawan iman dah. Ini 100% lah hilang terus iman dah. Dia boleh berlaku atau terjadi dengan kerana kepercayaan, kerana perkataan, kerana perbuatan ataupun kerana keraguan. Ragu dalam hati ni tak sebut pun juga boleh menyebabkan kafir besar ni. Kufur besar. Antara kufur yang termasuk dalam bahagian kufur besar ini ialah pertama, ini kufur besar lagunya. Al-kufrun ingkar. Kufur ingkar iaitu mengingkari kebenaran agama Islam dengan hati dan lidah. Dalam hati sahaja kafir besar. Ataupun dengan lidah kufur besar dah. Kedua-duanya sekali. Kekufuran inilah yang terdapat pada kebanyakan orang kafir dah. Dia tolak Islam tak betul ni karut dia kata dah. Kafir dah. Yang kedua kufur al-juhud. Kufur juhud ni iaitu mengingkari kebenaran agama Islam dengan lidah sahaja dah. Ni juhud ni lidah ni. Walaupun hati mengakui dan mengetahui kebenarannya. Ada juga orang ni. Dalam mulut dia sebut, dalam hati dia tidaklah gitu dah. Seperti kekufuran iblis yang melanggar perintah Allah supaya bersujud kepada Adam. Dan kekufuran orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Ini pun kafir besar dah ni. Dia tahu Nabi betul dah. Tapi tak sikut. Iblis pun tahu dah. Nabi ada ke apa. Tapi dia engkar. Kufur engkar kepada dengan lidah saja. Dalam hati tahu dah. Betul. Allah ni betul. Allah Maha Berkuasa ke apa dah. Yang ketiga yang kufur al-inad. Kufur al-inad iaitu mengetahui kebenaran agama Islam dan menerimanya juga dalam hati. Di samping mengakui pula dengan lidah. Lidah percaya, hati percaya dah. Tetapi tetap tidak mahu menganut agama Islam. Seperti kekufuran Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Dan juga kufur ni lah. Tak tahulah tak. Hirakul lebih kurang gitulah dah. Tapi Abu Talib tu gitulah. Ikut mulut dia percaya tapi tak usah ngocak dah. Dalam hati dan lidah dia percaya. Tapi tak usah ngocak. Tu dia panggil kufur inad. Tak usah menganut agama Islam. Yang keempatnya kufrun nifaq. Iaitu mengakui kebenaran agama Islam dengan lidah saja tapi hatinya tidak. Ini dalam hati je kufur saja dah. Semaya beg ada semaya tunggit-tunggit. Dah pergi haji, pergi apa tapi tak percaya dalam hati. Ini kufur nifaq. Ini mengamal ni, ini bahaya ni. Yang kelima kufur syak. Kufur syak itu kufuran kerana masih lagi ada keraguan tentang kebenaran agama Islam. Masih ragu dah rukun iman tu dia ragu dah. Islam tu ragu. Ni ramai juga ni kufur syak ni. Okey, itu pertama untuk kategori kufur besar baru tu dah. Kufur kecil pula al-kufrul asghar, iaitu kufuran yang tidaklah mengeluarkan seorang daripada agama Islam dan tidak pula menyebabkannya kekal dalam neraka. Istilah lain yang sering juga digunakan untuk kufur kecil ini ialah kufrun duna kufrun. Al-kufrul umliya. Al-kufrul umla. Al-kufrul umliya. Jadi kufur kecil ini walaupun tidaklah mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, kufrun duna kufrun, kerana tidaklah merobohkan asas keimanan itu sendiri dah. Namun ia boleh menjejaskan dan melemahkan imannya. Orang yang terlibat dengan kufur kecil ini dikira terlibat dengan dosa besar dan dimurkai Allah. Dia sebut kufur ni dosa besar, bukan dosa kecil. Dia dikendaki bertaubat dengan segera. Hakikat kufur kecil itu sebenarnya ialah maksiat-maksiat dan dosa-dosa besar. Yang disebut Rasulullah SAW sebagai kufuran. Nabi sebut kufur padahal benda tu maksiat. Dalam hadis sebut kufur, bukan kafir sungguh dah. Atau kerana ia mengandungi bayang-bayang kesyirikan yang boleh terjerumus pada syirik besar lah.
Lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 144 hingga 145, Tanzimul Ashtad jilid 1 muka surat 77 hingga 79. Antara kufur termasuk dalam bahagian kufur kecil ini ialah pertamanya kufur ni'mah wal ihsan. Kufur nikmat dan budi Allah lah. Ya, kufur nikmat Allah bagi ni dan budi Allah bagi dah. Kufur nikmat sebenarnya adalah lawan kepada syukur. Seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, pada hakikatnya adalah seorang yang tidak tahu mengenai budi. Tak kenal budi Allah. Tak terima kasih Tuhan. Dan tanpa disedarnya, dia sesungguhnya mengingkari dan menafikan nikmat Allah. Seolah bukan Allah beri nikmat dia dah. Apabila ia mengaitkannya dengan orang lain ataupun sesuatu yang lain selain Allah, dia kait seolah orang lain beri dah. Orang beri Rasulullah, orang ni beri dia. Jolu laga apa dah. Ataupun toke-toke balok besar dah. Jadi benda-benda gitu, ya seolah Allah. Tak nampak Tuhan dah. Walaupun jauh di sudut hatinya, dia masihlah beriktikad bahawa Allah jugalah yang mengurniakan semua itu kepadanya. Antara contoh kufur nikmat ialah, pertama, menamakan anak-anak dengan nama-nama yang mengandungi bayang-bayang kesyirikan. Seperti Abdul Hussein. Ini banyak syiah ke apa dah. Abdul Rasul dan lain-lainnya. Bukankah Allah yang mengurniakan anak kepada kita dah? Kenapa pula kita mengatakan anak itu hamba Hussein atau hamba Rasul? Seolah-olahnya Hussein dan Rasul pula yang mengurniakan anak itu kepada kita. Tak jadi kufur besar lagi. Ini kufur cik bagus ni. Yang kebi, beria-ria benar atau bersungguh-sungguh sangat mengaitkan kesembuhan dengan suatu ubat atau rawatan seorang doktor. Padahal dia menyembuhkannya adalah Allah. Ni lah. Ini kufur kecil. Sampai kufur besar lah. Maka ubat ke apa ni lah. Dia kena ada. Kufur besar, kufur kecil ni kena bahas. Ada setengah dah. Syirik besar, syirik kecil kena bahas. Kita tidak je main. Tak apa je. Kufur besar dengan kufur kecil lah. Lepas tu habislah khurafat je buat dah. Sistem sebab musabab itu perhati dah. Jadi dia duk cara kufur besar lalu. Maka ubat ni hakikatnya memanglah orang semua orang Islam tahu lah secara umumnya dah yang menyembuhkan Allah. Tapi dia duk cara tu seolah-olah tak nampak Tuhan dah. Duk cara ubat dah. Doa tidak dah. Doa untuk sembuh tidak. Tu dia boleh jadi kufur ni lah. Dipanggil istilahnya kufur nikmat wal ihsan jugalah. Gitulah. Ubat dan doktor tidak lebih daripada sebab musabab sahaja dah. Itulah yang dimaksudkan Allah melalui dua firman-Nya di bawah ini. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Bermaksud mereka mengetahui nikmat Allah kemudian tergamak mengingkarinya. Kebanyakan mereka adalah orang kafir. Surah An-Nahl ayat 43 dah. Bahawa kafir orang Hindu tu, hak tu banyak pun tahu paling berkuasa tu ada satu dah. Tapi duk mai dia rasa payah jauh sangat Tuhan ni. Dia apa? Puja dewa-dewa. Sampai 33 juta Tuhan dia dah. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizqaha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasan ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Bermaksud dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah itu dah. Tak cara seolah ingkar, seolah dia usaha sendirilah dah. Maka Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Surah An-Nahl ayat 113. Kita tak bersyukur, tak berasa, tak ingat Tuhan sama. Tak berasa usaha kita lah kita kaya dah. Ataupun rezeki banyak ni, kita berasa usaha kita dah, kita rajin nak kan dah. Benda ni akan jadi kufur kecil lagi. Tapi kalau nafis terus Allah, seolah tak ada Tuhan beri nikmat, tak ada kuasa Allah. Dan itu Allah seolah-olah Allah ni bukan Allah yang beri manfaat mudarat, tapi usaha dia tu memang kafir besar dah. Walaupun dia tak sebut dah. Hak cerita ni dia tahu hakikatnya paling berkuasa Allah. Yang beri manfaat mudarat ni Allah. Tapi di segi zahir ni kita tengok dia ni seolah tak nampak Allah. Memang kita tak ingat Allah, dia ingat ke kayu kokar saja dah, ingat ke usaha dia saja dah, ingat ke ubat saja dah. Jadi syirik kecil dah. Yang keduanya bersumpah atas nama orang lain atau sesuatu yang lain selain Allah SWT dah. Itu sebut demi wali dah. Demi wali takut dah, takut tak tuna sumpah dia tak tuna agak kena bala dah. Tapi Allah ni wallahi biasa ni menyakit lah. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Bermaksud siapa-siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, sesungguhnya dia telah kufur atau syirik. Dari Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, At-Tayalisi, Abu Ya'la, At-Tabarani, Al-Bahaqi, Al-Hakim, Abu Awanah dan lain.
Ni biasa orang Arab lah, kita Melayu ni kurang supuh-supuh ni nak. Yang ketiga, memerangi orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitalhu kufrun. Memaki orang Islam adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Baihaqi, At-Tabarani dan lain-lain. Jadi bunuh orang Islam ni ada kufur besar tidak dah. Jadi dia kufur kecil lagi dah, kufur kecil. Yang seterusnya keempat, mencaci dan memburukkan keturunan seseorang dan meratapi orang yang telah mati. Rasulullah SAW bersabda, isnatani fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wan niyahah 'alal mayyit. Bermaksud dua sifat ada pada orang ramai ia menyebabkan mereka kufur. Pertama, mencaci dan memburukkan keturunan seseorang. At-ta'nu fil ansab. Caci dan buruk keturunan orang lain lah. Bahasa kita negro ke apa kata dah. Kedua, meratapi orang mati. Muslim, Ahmad, Abu Audah dan Ibn Majah. Jadi meratap orang mati ni Allah abang mati dah lah, ada siapa nak beri rezeki, nak pergi kita ke apa tu meratap dah. Jadi hak tu pun boleh dosa dah. Yang kelima, mengaitkan diri dengan bukan ayah sendiri dan atau tidak mengakui keturunan sendiri yang sebenar. Rasulullah SAW bersabda, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Bermaksud janganlah kamu benci kepada keturunanmu. Jadi sikap orang tidak suka kepada ayahnya itu adalah satu kekufuran. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Awadah, lihat Fathul Bari jilid 1 pusat 103 hingga 194 dah. Jadi kalau tak mengaku opak, tak mengaku anak tak mengaku pok ke apa tu, ia benci pada keturunan lah, ia benda yang merosak keturunan dia. Jadi ni Rasulullah bubuh kufur dah. Kata ayahnya bukan ayah dia, jadi kufur. Walaupun ayah dia jahat sedang mana pun, tak boleh kita engkar ayah kita dah. Walaupun ayah kita tak cara dah, pakai tinggal dengan mak kita kan apa. Kalau betul dia mak ayah biologi ayah kita lah, maka kita tak boleh lah engkar. Tidak jadi kufur. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Lepas ni kita baca hadis pertama apa ni dah. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.